Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi hari ini. Cara menulis persamaan kimia. Okay. So kita tengok persamaan kimia sebenarnya boleh ditulis dalam bentuk perkataan ataupun simbol. Baiklah. Sekiranya dalam bentuk perkataan, semua bahan yang terlibat dengan hasil tindak balas tu kita eja. Kita tulis dalam bentuk ejaan. Itu maksudnya dalam bentuk perkataan. Okay, kita tengok contoh yang pertama, natrium bertindak balas. Okay, tambah di sini berarti membawa maksud bertindak balas dengan air. Anak panah berarti menghasilkan natrium hidroksida dan juga gas hidrogen. Ini dalam bentuk perkataan. Okay. Apabila kita kata dalam bentuk persamaan bersimbol, iaitu bersimbol kimia ataupun bentuk simbol, okay, kita akan gunakan contoh di sini. Masih lagi kita guna contoh yang sama, tapi kita gunakan formula natrium Na bertindak balas, masih lagi tambah dengan air H2O menghasilkan natrium hidroksida OH, okay, dan juga hasil yang lain adalah gas hidrogen. Bila kata gas hidrogen, H dia kena ada dua. Okey, daripada persamaan simbol kimia ni sebenarnya, okey, daripada persamaan simbol kimia sebenarnya kita boleh tahu apa bahan yang terlibat. Okey, lagi kita boleh tahu hasil yang terbentuk selepas tindak balas, dan kita boleh tahu berapa. Okey, daripada persamaan kimia kita boleh tahu berapa bilangan zarah yang terlibat dalam tindak balas ataupun berapa bilangan zarah yang terhasil. Okey, sekarang ni bila kita tengok macam ni persamaan dalam bentuk kimia, okey, kita bahagikan di sebelah kanan ini, selepas tanda anak panah, ini adalah hasil tindak balas. Okey, dan di sebelah kiri ini adalah bahan tindak balas. Okey. So, apabila yang terjadi di sebelah bahan tindak balas dan hasil tindak balas, dia mestilah mempunyai bilangan atom, bilangan zarah-zarahnya mestilah sama. Barulah kita boleh namakan persamaan kimia. Dia kena sama. So kalau kita tengok di sini, awal-awal ni kita tengok dulu. Okay, kita tengok di bahan yang kita gunakan. Bahan yang kita gunakan natrium, kita guna 1. Hidrogen, berapa bilangan hidrogen yang ada dalam ni? Nampak dia ada 2. So hidrogen ada 2. Oksigen, berapa oksigen yang kita guna? 1. Okey, hasil tindak balas. Okey, hasil tindak balas, Na kita ada 1. Okey, hidrogen kita ada berapa? Sini ada 2, campur 1, dia jadi 3. Oksigen sini ada 1. Okey, so kalau kita tengok bahan tindak balas dengan hasil tindak balas, dia tidak sama. Okey, apa yang tak sama? Ni, hidrogennya tak sama. So bila sini hidrogen 2, sini hidrogen 3, okey, kita perlu seimbangkan persamaan supaya bilangan zarah ataupun bilangan atom sebelum tindak balas dengan selepas tindak balas sama. So, cikgu letakkan di sini 2 NaOH, kita akan dapat yang baru 2 Na ada 2. Hidrogen kita ada berapa? Okay, 2 ini juga mewakili untuk oksigen, 2 ini juga mewakili untuk hidrogen. So hidrogen ada 2, tambah lagi 2. So hidrogen ada 4. Oksigen, nampak oksigen cuma kita ada 2 yang baru. Okey, sekarang ni macam mana kita nak bagi sama hasil tindak balas dengan bahan tindak balas? Sebab sini Na ada 2, ada 1 kan? Tapi hasil tindak balas yang baru ada 2. So kita tambahkan 2 di hadapan. So Na kita ada 2. Hidrogen, H dia ada 2. So kita kena jadikan H ni 4. Apa yang kita kena letak?
2 di hadapan. 2 ni akan mewakili untuk hidrogen. 2 ni juga akan mewakili untuk oksigen. So, yang baru kita akan dapat 2 campur dengan, nampak yang kecil ni, subscribe 2. Okay, so kita dapat hidrogen 4. Oksigen, kita dapat yang baru 2. Okay, so nampak daripada tindak balas ni, kita nampak apa yang kita perolehi. Okay, persamaan ini. Okay, persamaan yang baru kita buat ni, sama-sama ni, kita dah nampak ni, menjawab kepada berapa zarah-zarah yang terlibat dalam penghasilan ataupun bahan yang terlibat dalam tindak balas tersebutlah. Okey, maksudnya di sini 2 zarah natrium bertindak balas dengan 2 zarah air. Okey, 2 molekul air menghasilkan 2 molekul atau 2 zarah natrium hidroksida dan juga gas hidrogen. Okey, so berdasarkan persamaan kimia, kita akan boleh dapat ketiga-tiga benda ni. Okey, kalau daripada persamaan perkataan, kita cuma tahu apa bahan yang terlibat dan apa hasil. Okey, tetapi kalau persamaan simbol kimia, kita akan dapat berapa zarah yang terlibat dalam tindak balas tersebut. Okey, sekarang ni kenapa cikgu kena imbang-imbangkan tu? Kita tengok slide seterusnya. Okey, mengikut hukum keabadian jisim, kenapa cikgu perlu imbangkan hasil tindak balas dengan bahan tindak balas tadi? Sebab mengikut simbol keabadian jisim, atom-atom tidak boleh. Okey, atom-atom ni sebenarnya tidak boleh dimusnahkan atau dicipta, okey, dalam satu tindak balas. So, bila dia tak boleh dimusnahkan, tidak boleh dicipta, bilangan atom setiap unsur sebelum dan selepas tindak balas hendaklah sama. Okey, hendaklah sama. Sebab itu kita perlu seimbangkannya. Okey, kalau kita tengok tadi cikgu dah terangkan macam mana dia seimbang. Macam mana dia boleh jadi seimbang disebabkan oleh hukum keabadian jisim ini. Okey, ini hasil tindak balas dan ini adalah bahan. Okey, cikgu dah tunjuk macam mana kita seimbangkan. Okey, so ini adalah hukum keabadian jisim. Sebab apa kita kena seimbangkan dia? Sebab memang tak boleh dimusnahkan atau dicipta. Baiklah, ni kita tengok contoh satu. Okey, contoh yang pertama, sebelum tu kita tengok tips dahulu. Okey, yang pertama kita tuliskan persamaan dalam bentuk perkataan. Okey, tulis persamaan dalam bentuk perkataan. Okey, bila persamaan tu dah ada dalam bentuk perkataan, kita akan keluarkan dia dalam bentuk simbol dan juga formula kimia. Okey, formula kimia bagi bahan dan tindak balas. So, jom kita keluarkan formula kimia bagi bahan dan tindak balas. Okey, asid sulfurik. Asid sulfurik, macam mana kita nak tulis? Ingat, asid H+, sulfurik SO4, 2 negatif kan? So, disebabkan cas dia tak sama, kita kena crosskan dia. So, macam mana kita tulis? Kita tulis H2S, H2SO4. Okey, bergabung ataupun bertindak balas dengan natrium. Cuba ingat balik natrium, Na+, hidroksida OH negatif. Okey, cas dia sama, so potong je. So, kita tulis semula untuk natrium Na, okey, hidroksida OH, okey, natrium hidroksida. So, apa hasil dia? Okey, ni kita nak tulis, kita dah dapat formula kimia bagi bahan, formula kimia untuk hasil. Macam mana kita nak tulis? Kita kena ingat, okey, sekarang ni, ini dia akan bertindak balas dengan yang ini. Natrium. Sebab apa? Natrium positif kan? Dia bertindak balas dengan
kawan dia. Okey, cerai yang ini akan bertindak balas. Dia tukar dengan yang kawan SO4. Okey, so bila dia dah cerai dengan yang ini, bertindak balas dengan SO4. Ini A positif, dia akan tarik yang negatif lah. Positif akan tarik negatif. Okey, dia tak akan tarik positif dengan positif. So, apa yang jadi? Yang baru kita akan dapat Na, okey, SO4. Kenapa saya guna color pen berbeza-beza supaya nampak. Na tu positif, yang merah tu OH, SO4 dia charge dia negatif. So dia akan bentuk satu bahan baru, natrium sulfuric. Okey, NaSO4. Okay. Dan juga bahan lain yang akan terbentuk. Sebab apa ada bahan lain terbentuk? Yang ini dah bergabung dengan ini. So yang tinggal OH dengan H2O. Okay. Dia akan jadi OH dengan H2O ni automatik dia akan jadi OH kan H2. So dia jadi H2O. Okay, bila kita dah siap macam ni, okay, kita tengok pula tips yang ketiga, iaitu kita kena buat apa? Semak persamaan. Salah color. Okay, tips yang ketiga, kita semak persamaan. Okay, semak persamaan, imbangkan dengan tambah perkali. Perkali ni kita letak di hadapan formula kimia bagi zarah tersebut. Okay, first kita tengok logam dahulu. Okay, logam, lepas tu kita tengok bukan logam, kecuali hidrogen, oksigen, lepas tu barulah kita tengok hidrogen, oksigen. Okay, so mari kita tengok satu-satu. Pecah dua, dia mesti bahan dengan hasil. Ini ingatkan, ni hasil. Okay, dengan bahan tindak balas. Mesti seimbang. Okay, so di sini kita tengok logam dulu, iaitu logam. Kita dapat natrium. Natrium sini satu. Okay, lepas tengok logam, kita tengok bukan logam. So, bukan logam, sulfur. Ada satu. Hidrogen. Kita ada berapa hidrogen? 1, 2. So, kita ada 2. Oksigen 4 tambah 1. Kita ada 5. Kita tu hasil. Kita tengok bahan. Na kita ada 1 juga. Sulfur. Okay, ada 1. Okay, hidrogen. Nampak? 2. Ada 1. Jadi 3 hidrogen. Okay, seterusnya kita ada oksigen. Ini 3. Oksigen 4 campur 1, kita jadi 5. Okay. So, mana yang kita tak seimbang ni? Formula kimia kita salah. Kat mana salah? Tengok. Na positif. Okay. Natrium hidroksida. Na positif. Sini selalu pelajar buat. Na positif. Dia bergabung dengan sulfuric SO4. 2 negatif. So, bila dia silang, dia jadi Na2SO4 ni 1. Nampak charge dia berbeza. So, dekat sini sepatutnya kita kena ada letak nombor 2. Na2SO4. So, bila ada Na2, tadi dekat hasil dia dekat sini, tadi dah kena jadi Na dia ada 2. Okay. So, bila Na dia 2, persamaan tak seimbang. Okay, kita kena seimbangkan. So, Na ni kita kena jadikan bahan pun kena ada 2 Na. So, kita letak 2 di hadapan. Okay, bila kita letak 2 di hadapan untuk Na, kita nampak Na dah ada 2. Okay. 2 ni dia mewakili untuk Na. 2 juga untuk O. 2 ni juga untuk H. So, sulfur masih lagi sama. 1. Hidrogen dah jadi 2 tambah 2, iaitu 4. Oksigen kita dah ada 4. Ni 4 tambah dengan 2. So, dia ada 6. Okay. Sekarang ni kita cek pula yang belah sini. Okay. Belah sini Na 2, S1, H ada 2, O ada 5. Okay, kita tak tambah apa-apa. Tapi apa yang kita nampak di sini, H dia kena tambah lagi. Sini H4, bahan H dia ada 4. Hasil bahan dia H ada 2.
So, kita letak dekat H ni 2. So, bila kita letak H ni 2, kita nampak 2 ni untuk hidrogen, 2 ni juga untuk oksigen. Kita kira yang baru. Na kekal sama 2. S 1. H ada berapa? H dah jadi 2 tambah 2, iaitu dah jadi 4. Okey, oksigen dah jadi berapa? 4 tambah 2, dah jadi 6. So, kalau kita tengok bahan dan hasil tindak balas dah jadi serupa. So, bila dah jadi serupa, maksudnya persamaan yang betul. Okey, persamaan ini dah seimbang, iaitu apabila asid sulfurik bergabung SO4 bergabung dengan dia ada 2 NaOH menghasilkan Na2SO4 tambah 2H2O. Okey. Ini kita dapat persamaan yang seimbang bagi contoh 1 apabila asid bertindak balas dengan alkali, iaitu natrium hidroksida. Okey. Kita dapat macam ni. Okey, so kita kena ingat. Okey, tips-tips. Pertama, persamaan dalam perkataan. Kedua, simbol untuk formula kimia. Okey, formula kimia ni kena hati-hati untuk bahan dan juga hasil tindak balas. Kita nak cakap banyak, kita tengok contoh yang kedua. Baiklah, kita tengok contoh yang kedua. Masih lagi tips yang sama. Okey, tips yang sama je kita guna. Tapi hari ni kita tengok asid yang berbeza. Iaitu kita tengok asid hidroklorik. Okay, asid nitrik. Asid nitrik. Asid nitrik. Bahasa Melayu nitrik. Okay, so macam mana kita tulis? Asid nitrik. H. Nitrik berapa? NO3 negatif. Okay, dia akan tindak balas dengan kuprum 2. Bila kuprum 2, kita tahu Cu2 positif. Oksida O2 negatif. Okay, sekarang ni kita tulis pula persamaan formula kimia bagi setiap bahan dan tindak balas. So, kita tengok asid H nitrik. So, simbol dia sama HNO3. Okay, bertindak balas dengan kuprum CuO terus menghasilkan. Kita tengok macam mana hasil dia. Okay, sama juga tadi. Okay, dia cerai antara yang ini. Okay, bercerai yang ini. Ini saya tak tukar color. So, apa yang jadi? Cu positif, dia akan tarik negatif yang belah sini. So, kita akan dapat hasilnya Cu dengan NO3. Cu, kita tengok balik. Cu2 positif. Dia nak bergabung dengan NO3 negatif. Charge-nya berbeza, so kita kena crosskan dia. So, Cu jadi dalam kurungan NO3 tutup kurungan 2. Okey. Tutup hasil tindak balas kuprum 2 oksida. Tindak balas dengan kuprum 2 oksida kan? So, dia jadi Cu tutup kurungan NO3 tutup kurungan 2. Dan kita dapat potong ni. Tengok dah tak ada. Okey, kuprum ni kita dah guna. Okey, nitrogen ni pun kita dah nitrik pun kita dah guna. So, kita ada H dengan O. Bila H dengan O, automatik hasil dia H2O, air lah. Ada hidrogen, ada oksigen. Okey. So, sekarang ni kita nak tengok seimbang tak? Kita dah tulis dah formula kimia bagi bahan dan hasil tindak balas. Sekarang kita nak tengok dia seimbang tak? Okey, pecahkan. Ini hasil. Kan? Hasil. Ini adalah bahan tindak balas. Okey, hasil kita tengok dulu logam Cu. Okey, Cu dia cuma ada 1. Okey, lagi kita ada nitrogen. Nitrogen dia ada 2. Okey, nitrogen dia ada 2.
Okey. Oksigen. Kenapa 2 ni? Ingat ni, kecil ni. Okey. So, nitrogen 1, 2, oksigen 3, darab 2, 6, 7. Ada 7. Okey. Hidrogen ada 2. So, untuk hasil. So, kita tengok bahan. Cu bahan ada 1. Nitrogen ada 1. Oksigen bahan ada 4. 3 campur 1. 3 campur 1 apa? 4. Okay, hidrogen ada 1. So, tak seimbang. Jadi, kita kena seimbangkan. Mana yang kurang, kita kena letak perkali di hadapan dia. So, yang mana yang kurang? Kita tengok pada bahan lah. Bahan kurang kan? Okay, so kita letak N. Kita nak tengok ni kuprum, tengok nitrogen. So, nitrogen untuk bahan ni kurang. Kita letak 2 di hadapan ni. Okay, bila 2 kat depan tu kita dah letak, kita tengok balik, check balik kuprum tu tak 1. Nitrogen dah jadi 2. Kenapa 2? 2 ini untuk hidrogen, 2 ini untuk nitrogen, 2 ini juga untuk oksigen. Okay, untuk oksigen dia dah jadi 6 campur 1 jadi 7. Okey. Hidrogen dia dah jadi 2. Okey. So, untuk hasil tindak balas. Okay, hasil tindak balas. Perlu tak kita tambah perkali lagi? Dah tak perlu. Sebab apa? Dah balance dah. Kuprum 1 bahan, hasil 1. Nitrogen 2, nitrogen pun ada 2. Oksigen 7, hasil pun ada oksigen 7. Bahan hidrogen ada 2, hasil pun bahan ada 2. So, tindak balas ni dah selesai, dah seimbang. Okey, baiklah. So, apa yang jadi? Yang sebenarnya, kita tulis balik 2 HNO3 campur CuO menghasilkan Cu kurungan NO3 tutup kurungan 2 campur H2O. Okey, ini adalah persamaan yang seimbang dalam tindak balas di antara asid dan juga kuprum oksida. Kuprum oksida ni apa? Kuprum oksida ni adalah logam oksida kan? Okey, logam oksida selalunya dia adalah dikenali sebagai base. Okey, kita masih lagi menggunakan tips yang sama. 3 langkah yang sama. Okey. Kita tengok seterusnya. Contoh yang ketiga. Ini cikgu bagi asid dan logam. Okey, asid dan logam. Tetapi stepnya masih sama, tipsnya masih lagi sama. Tulis persamaan perkataan. Yang kedua, kita nak tulis persamaan simbol dan juga formula kimia. Okey, kita tengok asid H plus hidroklorik. Kan dia ada klorik HCl negatif, zinc Zn2 positif. Okey, sekarang ni kita tulis dia punya formula kimia. Macam mana kita nak tulis formula kimia? Asid hidroklorik, tahu dah, asid H, klorin, kita tukar, cikgu pakai kedua color, Cl, bergabung dengan zinc. Okey, zinc disebabkan dia positif, kita pakai merah balik, zinc. Okey. Okey. Apa hasil ni agak-agak awak? Okey, sekarang ni kita nampak dia sekarang ni dia ada 3 benda kat sini kan. Tadi semua ada, kalau tak bukan 3 benda lah, 3 ion. Okey, sekarang ni kita namakan dia sebagai cinta 3 segi. Cinta 3 segi ni. Okey, bila kita kata cinta 3 segi, kalau tadi dia sistem butter, cerai yang ini dia kahwin dengan sebelah. Bila cinta 3 segi ni, kita nak tengok sama ada boleh ke zinc ni nak bergabung dengan zinc ni, nak tarik klorin ni bergabung dengan klorin. Dia nak putuskan ikatan hidrogen dengan klorin ni. So, kita tengok apa? Kita bergantung kepada dalam siri kereaktifan lah, mana yang lebih aktif, mana yang lebih kuat. So, ingat balik, kalau nak kahwin mesti ada
zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup, aman, bahagia. Okey. Cukup aman. So kalau kita tengok kat sini, okey, zinc kat mana? Zinc di sini. Pak zinc. Okey, dan lagi satu mana hidrogen? Hidrogen di bawah. So zinc ni dia kuat. Zinc ni dia kuat. So bila dia kuat, dia boleh tarik klorin daripada hidrogen. Dia akan bentuk apa? Dia akan bentuk zinc, Zn, okey, klorin, Cl. Tapi ingat, zinc, Zn, 2 positif. Cl, dia negatif. Okey, charge dia tak sama. Dia kena silang. Bila silang, kita akan dapat Zn, Cl, 2. So, letak sini 2. Jangan lupa. Okey, gabung dengan, okey, bukan bergabung. Hasil selain daripada tu, hasilnya adalah, kita tengok, ni dah, ini pun dah. Yang tinggal H je. So, apa yang jadi pada H? Hasilnya adalah H2. Dia tak boleh H saja, dia mesti dapatkan H2. Sebab apa? Gas hidrogen. Okey. Ingat tadi, kalau yang bahan tindak balas tu dia tinggal huruf O, ada huruf O, ada huruf H. OH dengan H, dia akan bentuk H2O lah. Okey, kalau bahan tindak balas tu tadi dia tinggal H saja, dia akan membentuk hidrogen gas iaitu H2. Okey, antara tu saja. Okey. So bila ini, apa yang akan jadi? Dah siap dah ni. Cinta segitiga, kita mesti berbalik kepada yang ini. Okey, rujuk yang itu. Okey, kita kena rujuk yang sana. So sekarang ni kita nak tengok, bila dah siap kita punya formula kimia, macam biasa kita tengok seimbang atau tak. Cek balik hasil dengan bahan. Okay, seimbang atau tidak. Okay, first kali kita tengok apa? Logam. So, kita tengok zinc lah. Okay, kita tengok zinc 1. Okay, lepas tu klorin ada 2. Hidrogen ada 2. Okay, zinc untuk bahan tindak balas ada 1. Klorin ada 1. Hidrogen ada 1. So, kita nampak bahan yang kurang kat mana? Dekat sini, dekat klorin dengan hidrogen. So, apa peraturan perlu tambah? Kita kena letak 2 kat sini. Okay, kita cek balik bila kita dah letak 2. 2 ini untuk H, 2 ini juga untuk Cl. Zinc masih lagi sama 1. Cl dah jadi 2. H pun dah jadi 2. So, dah balance kita punya persamaan ini. Okay, so stepnya masih lagi sama, tapi bila dia melibatkan 3 item, cinta 3 segi, dia nak tarik kawan dia punya pasangan, dia kena tengok kuat ke tidak, dah cukup kuat ataupun tidak. Okay, sama cikgu lagi, kita stay lagi, kita tengok contoh yang keempat. Okay, so kita tengok dekat sini contoh yang keempat, iaitu asid nitrik. Asid nitrik pula ni. Okay, sama juga. Kita keluarkan, dah tu ada persamaan, kita nak tulis formula kimia, kita keluarkanlah dulu apa benda yang ada. Nitrik NO3 negatif, kuprum Cu2 positif. Okay, asid nitrik dengan kuprum. Okay, so asid nitrik, asid H, nitrik, okay, NO3. Okay, charge dia sama kan? So, kita boleh potong saja. Tambah dengan zinc. Apakah yang akan terjadi? Masih lagi cinta segitiga. Okay, cinta segitiga ke cinta segitiga? 3 segi. Ikutlah. Okay, kita tengok bila cinta segitiga, cinta 3 segi. Okay, apa tadi? Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perempuan hidup cukup aman, kan? Cukup aman. So, apa yang jadi? Apa yang jadi?
sekarang ni kita tengok dia antara cuprum. Allah, cuprum cikgu tulis zinc pula ya. Sasul dah. Sorry. Okey. Kita tengok dia antara cuprum, Cu. Okey, antara cuprum. So, cuprum antara cuprum, Cu dan juga hidrogen. So, Cu ni dengan hidrogen. Hidrogen ni kuat. Okey, ni kuat. Yang ini lemah. So, apa yang berlaku? Boleh tak cuprum nak tarik yang pasangan yang kuat ni? Nak putuskan ikatan dia? Tak boleh. So, tidak ada tindak balas yang terjadi. Okey. So, bila tidak ada hasil yang terjadi, tak ada lah ya, tidak ada tindak balas. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey. Contoh yang kelima iaitu asid nitrik dan juga cuprum 2 oksida. Tadi cuprum saja kan? Ini cuprum 2 oksida. Okey. So, asid nitrik, cikgu tak nak ulang dah. Sama H. Okey. Nitrik NO3. Okey, bertindak balas dengan cuprum. Okey. Cu 2 positif. Oksida tadi O 2 negatif. Potong saja, kita akan dapat cuprum Cu. Okey, oksida kita akan dapat O. Okey, so kita nak tengok. Sekarang ni dia melibatkan, dah tak ada dah cinta segitiga, cinta tiga segi. Okey, so apa yang berlaku? Sistem butter lah, dia tukar balik. Sistem butter. Okey, yang pasangan sini, dia akan tarik negatif kawan yang sebelah. Okey, so apa yang akan terjadi? Cu dengan NO3. Okey, Cu nak bergabung dengan nitrik. Okey, Cu ingat 2 positif. Nitrik NO3 negatif. Harap silam. Cu tutup kurungan, buka kurungan NO3. 2 tu kena bawa turun. Tulis kat sini. NO3 tutup kurungan 2. Okey. Dia sabung gala dah, tak sempat nak tukar pen. Okey, dia akan menghasilkan juga nampak Cu dengan NO3 ni dah settle. H dengan O tinggal. H dengan O automatik dia akan jadi H2O. Alright. Okey, so kita dah tulis dah formula kimia. Kat sini dia tak ada dah pasangan segitiga. So, dia pakai sistem butter. Kita tukar pasangan dia kan. So, apa yang berlaku? Dah tulis formula kimia. Kita tengok seimbang ke tidak. Okey. Tengok bila tak seimbang, kita pecahkan dekat hasil ni. Hasil dan juga bahan. Okey. So, hasil. Mulakan dengan logam dulu. Cu ada 1. Okey, lepas tu kita tengok nitrogen. N. Nitrogen ada 2. Nampak ada 2. Oksigen ada berapa? 6 campur 1, 7. Okey, hidrogen ada 2. Okay, sekarang kita tengok untuk bahan pula. Cu ada 1. Nitrogen ada 1 saja. Okey, oksigen dia ada berapa? 3 campur 1, 4. Nampak? 3 campur 1, 4. Okey, hidrogen ada 1. Kat mana kita kena tambah? Dekat bahan. Bahannya kat mana pula? Nampak nitrogen tak cukup. So, kita letak dekat nitrogen 2. So, yang baru ni, kita akan dapat 2 untuk hidrogen, 2 untuk N, nitrogen, 2 untuk oksigen. Cuprum stay sama. Nitrogen dia dah jadi 2. Oksigen dia dah jadi berapa? 3 darab 2, 6 campur 1. So, dia dah jadi 7. Hidrogen dia jadi 2. 1, 2, 7, 2. 1, 2, 7, 2. Okay. So, persamaan ni dah seimbang. So, kita dapat seperti yang tertera. Perkali dia dah tambah kat depan. Cikgu tak tulis semula ya. Okay, itu untuk contoh yang kelima. Okay, seterusnya, habislah contoh, 5 contoh hari ini, tapi cikgu nak tunjuk cara pemarkahan
persamaan kimia. Okey, so semua formula kimia semua formula kimia bagi bahan dan hasil mestilah betul, baru kita dapat 1 markah. Okey. So macam mana semua formula kimia tu? Contohnya, okey, kita tengok tadi contoh Na kita buat tadi kan. Natrium Na campur H2O, kita dapat NaOH kan, kita dapat NaOH campur dan juga hasil lain dia adalah H2. Okey, ini kita dapat 1 markah. Okey, tetapi ada satu lagi markah untuk seimbang. Bila kita berjaya seimbangkan, ni tak seimbang lagi, ini baru kita tulis je bahan formula kimia kan. Okey, yang penting kita dah tulis betul lah bahan dan hasil tu. Okey, sekarang ni macam mana dapat? Kita tengok dia kena seimbangkan. Na ada 1, OH, H dia tak seimbang, ada 3, sini ada 2 kan. So kita pun letak sini, letaklah dekat sini. Sini 2, sini 2. Tahu kan macam mana cikgu dapat? Tunjuk satu-satu bila kita dah letak tu. Okey, kita dah seimbangkan 2 Na, sini ada 2 Na hasil, O ada 2, H ada 4. Okey, so dekat sini kita akan dapat 1 markah untuk seimbang. Okey, kita nampak Na untuk bahan ada 2, hidrogen 2 campur 2, 4, oksigen kita ada 2. Okey, untuk hasil tindak balas Na ada 2, hidrogen kita ada sama juga 4, oksigen juga ada 2, 2, 4, 2. Okey, so cara pemarkahan dalam SPM selalunya untuk persamaan kimia dia ada 2 lah cara, iaitu untuk formula kimia. Okey, formula kimia mesti betul dan juga seimbangkan persamaan kimia. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Teruskan cuba dengan soalan-soalan lain dan jumpa lagi untuk kelas seterusnya.